Assalamualaikum murid-murid. Kita berjumpa lagi dengan Cikgu Ain dalam mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Okey, untuk kelas hari ini, Cikgu akan ajar tentang keselamatan diri. Keselamatan diri semasa awak berada di makmal komputer. Apa yang perlu awak lakukan sekiranya berlaku kecederaan ataupun berlaku kebakaran semasa awak berada di makmal komputer. Okey, di sini cikgu menunjukkan dua helaian buku teks muka surat 4 dan muka surat 5. Okey, cikgu akan bacakan. Peraturan makmal komputer perlu dipatuhi agar tidak berlaku kemalangan di dalam makmal komputer. Tengok gambar robot ni, dia cakap apa? Kemalangan di dalam makmal boleh menyebabkan kecederaan dan kebakaran. Apakah tindakan kamu sekiranya berlaku kemalangan? Dia tanya, apa yang awak akan lakukan kalau berlaku kemalangan semasa berada di makmal? Antara dua sahaja, iaitu sama ada berlaku kecederaan ataupun berlaku kebakaran. Okey, kita tengok helaian yang pertama. Helaian yang pertama, sekiranya berlaku kecederaan, apa yang perlu kamu lakukan? Okey, dia ada langkah-langkah dia tau. Langkah apa yang perlu kamu lakukan sekiranya berlaku kecederaan? Apa dia langkah sekiranya berlaku kecederaan? Yang pertama, cuba tengok dekat sini. Lapor kepada guru. Tengok gambar di sini. Nampak tak? Dua orang murid lelaki. Kamu rasa mereka tengah buat apa? Cikgu rasa mereka sedang berlari di dalam makmal. Disebabkan itu, salah seorang murid ini dia terjatuh dan mungkin dia telah melanggar meja ni. Sekiranya perkara ini terjadi, apa yang perlu kamu lakukan? Pertama sekali, tengok, laporkan kepada guru. Guru akan memaklumkan kecederaan kepada guru kelas. Okey, tengok. Dia tunjuk sian ya. Dah luka warna merah, dah berdarah sebab dia dah terlanggar meja dan jatuh ke lantai. Yang pertama, dia kata lapor pada guru. Kemudian bila kamu dah lapor kepada guru, Cikgu Ain, ni Yafiq, bukan Yafiq, Daris jatuh. Daris jatuh. Bila Daris dah jatuh, kawan dia bagi tahu pada guru dan guru mata pelajaran, contoh Cikgu Ain, dia akan bagi tahu kepada guru kelas awak. Siapa guru kelas awak tahun 4? Cikgu Faharin. Murid lapor pada guru, guru subjek lapor pada guru kelas. Okey? Yang kedua, tengok gambar ni. Murid menunggu sementara guru kelas memaklumkan kecederaan kepada ibu bapa. Bila
Guru kelas dah tahu yang awak cedera, guru kelas akan call ibu ayah awak untuk beritahu bahawa anaknya tercedera. Kita mesti kena bagi tahu ibu bapa sebelum cikgu bertindak kepada perkara yang lain. Okey. Yang ketiga, tengok dekat sini, ibu bapa membawa murid pulang. Bila cikgu dah call ibu tadi, kan? Lepas tu ibu pun sampai. Ambil anaknya yang tercedera tadi. Okey, boleh? Ya. Yang ketiga, ibu bapa bawa pulang. Ini sahaja. Okey. Langkah-langkah sekiranya berlaku kecederaan. Yang pertama, lapor pada guru. Yang kedua, awak mesti laporkan, maafkan cikgu. Yang kedua, guru kelas akan call ibu bapa awak. Yang beritahu awak ni dah tercedera. Yang ketiga, bila cikgu dah call ibu akan bawa kamu pulang. Tapi sebelum tu, sementara menunggu ibu ayah awak ambil, cikgu akan mengambil tindakan awal. Apa itu tindakan awal? Antaranya, cikgu akan bagi langkah awal rawatan kepada kamu. Okey, tengok dekat sini. Bila kamu tercedera dekat makmal komputer ataupun di mana-mana kelas dalam kawasan sekolah, cikgu akan beri rawatan. Yang pertama, cikgu akan bawa peti pertolongan cemas. Dekat kelas PPKI, awak biasa tengok benda ni sebab cikgu selalu bawa peti pertolongan cemas ni kalau ada kawan-kawan awak yang luka. Ini nama dia peti pertolongan cemas. Dalam bahasa Inggeris kita panggil first aid kit. Okey? Dalam peti pertolongan cemas tu biasanya akan terdapat beberapa peralatan di dalam peti pertolongan cemas. Yang pertama ni biasanya ada cecair Dettol. Yang kedua, ada kain. Kain ni untuk lap awak punya luka ataupun kadang-kadang kita gunakan tisu. Yang ketiga, biasanya akan ada ubat demam. Yang keempat, ini kita panggil plaster luka. Kalau murid-murid jatuh, luka berdarah, cikgu akan tampal plaster luka ni pada tempat yang cedera. Yang kelima ni kain anduh. Kalau kita rasa murid tu patah, cikgu akan pakaikan kain ni untuk ampu awak punya tangan yang tercedera tu. Yang keenam, ni gunting. Gunting ni biasanya
cikgu akan guna untuk potong bandage ni. Ni bandage namanya. Untuk balut luka murid yang tercedera. Yang ni 8 pin. Pin ni digunakan untuk ikat, untuk kita pin pada bandage ataupun kain. Okey? Okay. Itu kalau berlaku kecederaan. Okey, sekiranya berlaku kebakaran, awak kena tahu pelan kebakaran. Siapa ingat sekolah kita kadang-kadang ada dengar bunyi loceng yang sangat panjang. Pernah kan? Kita selalu buat setiap tahun. Itu adalah latihan kebakaran yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan bomba. Bila berlaku kebakaran, yang pertama awak kena kenal pasti tempat kebakaran tersebut. Contoh, bila berada di makmal komputer. Kat sini gambar dia fuse box. Kotak fuse terbakar. Bila awak dah tahu kat mana tempat yang terbakar tu, awak haruslah lapor kepada guru. Cikgu, tu terbakar. Kena bagi tahu. Jangan senyap-senyap. Nanti habis semua orang terperangkap. Bila kita lapor kepada guru, jadi cikgu maklum tentang perkara yang berlaku. Jadi, murid akan bergerak mengikut arahan guru. Dekat sini yang kita selalu cikgu-cikgu akan panggil cepat pakai kasut. Kita kena pergi ke kawasan yang luas. Kita kena pergi ke padang. Dekat sini. Nampak? Murid bergerak mengikut arahan guru. Tengok murid. Semua keluar daripada makmal komputer. Nampak? Untuk gambar yang keempat, murid beratur untuk memudahkan guru menyemak rekod kehadiran. Bila kita dah sampai dekat padang, biasanya cikgu akan cakap, okey semua murid beratur, cikgu nak cek kehadiran kamu. Nampak? Kenapa cikgu nak cek kehadiran murid? Sebab cikgu nak pastikan tiada murid yang tertinggal di kawasan kebakaran. Sebab tu cikgu kata beratur. Ikut kelas. Cikgu nak cek ni. Jadi ini antara langkah-langkah yang sepatut awak lakukan sekiranya berlaku kebakaran di dalam kawasan sekolah ataupun makmal komputer dan di mana-mana. Okey? Untuk tugasan murid hari ini, cikgu akan berikan pelan kebakaran dan kamu perlu lukis pelan dan warnakan laluan makmal komputer ke tempat berkumpul. Boleh? Okey. Tugasan murid. Lukis pelan kebakaran. Bila awak dah lukis, lukis pelan kebakaran ni. Pelan kebakaran SK1 Sultan Alam Shah, sekolah kita. Kita kena tahulah pelan kebakaran sekolah kita. Nanti sekiranya berlaku kebakaran, jadi kamu
tahu dekat mana awak perlu lalu. Bila awak dah lukis pelan kebakaran, contoh cikgu lukis dekat sini. Okey, sini kelas PPKI. Kawasan sini ialah padang. Ini ada kelas. Dari sini awak perlu lalu. Kat mana awak perlu lalu? Sama ada laluan sini ataupun laluan sini. Boleh? Nanti cikgu akan bagikan pelan kebakaran SK1 Salam Shah. Awak perlu warnakan dahulu laluan untuk ke tempat berkumpul. Seterusnya, itu saja. Okey? Okey, kelas. Kita jumpa lagi. Bye.